Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar? Saya harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan sudah bersedia untuk meneruskan kelas sains pada hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar topik baharu, bab yang kedua iaitu bantuan kecemasan. Sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, seperti biasa kita akan lihat apakah perancangan aktiviti sepanjang kelas kita hari ini. Baik, untuk kelas kita hari ini, ya, macam biasa, suka saya ingatkan semua pelajar untuk melengkapkan jadual isi kandungan latihan sains bagi tingkatan 4. Ya, di sini sepatutnya hari ini kita dah melengkapkan bilangan yang kelima. Kita akan lihat tajuk 2.1 resusitasi kardiopulmonari atau di bahasa Inggerisnya cardiopulmonary resuscitation ataupun CPR. Kita biasa dengar perkataan CPR. Okey. Dan juga subtopik 2.2 Heimlich maneuver. Okey, ini adalah subtopik yang kita akan belajar sepanjang hari ini dan saya harap pada aktiviti-aktiviti yang lepas awak telah melengkapkan semua aktiviti dan sudah pun meminta tanda tangan penjaga. Dan sesiapa yang sudah menghantar imej kerja rumah kepada saya minta untuk menandakan raid pada ruangan tanda tangan guru. Ya. Okey, baiklah. Kita tengok apakah aktiviti yang telah saya rancang sepanjang kelas kita pada hari ini. Seperti biasa, aktiviti-aktiviti ini sebenarnya apabila kita lengkapkan, dia akan jadi satu nota yang ringkas dan padat. Okey, jangan lupa untuk tuliskan tarikh pada hari ini dan tuliskanlah subtopik kita 2.1 resusitasi cardiopulmonary resuscitation dan juga Heimlich maneuver. Okey. Aktiviti kita yang pertama, macam biasa saya suka untuk mengingatkan pelajar dan menulis objektif pembelajaran. Yang kedua, lukiskan satu jadual seperti ini di mana terkandung di dalamnya istilah dan maksud bagi subtopik ini. Iaitu bilangan yang pertama, resusitasi kardiopulmonari. Nanti kita akan cari apakah maksudnya sepanjang kelas kita pada hari ini. Ya. Kemudian bilangan yang kedua, Heimlich maneuver. Dan istilah yang ketiga adalah tercekik. Okey. Kemudian aktiviti yang ketiga juga saya minta pelajar untuk melukiskan jadual seperti ini di mana kita akan melengkapkan jadual ini berkaitan dengan situasi yang memerlukan CPR. Okey, bantuan kecemasannya adalah CPR. Situasi mangsa tidak bernafas, tidak memberi respon terhadap rangsangan dan tiada degupan jantung dan nadi. Nanti akan ada satu video yang akan menunjukkan apakah punca-punca pada situasi yang memerlukan bantuan kecemasan CPR. Jadi saya harap awak memberi perhatian dan tuliskan maklumat itu di dalam jadual ini. Okey, aktiviti yang keempat adalah carta ahli CPR. Ya, saya nak awak ringkaskan daripada buku teks. Buku teks agak panjang maklumat dia. Jadi kita carilah maklumat yang ringkas ya supaya carta ahli awak nampak ringkas dan padat. Dan yang kelima adalah kepentingan CPR. Ada dua di sini. Nanti tuliskan apakah dua kepentingan CPR. Ada lagi, ada aktiviti yang keenam, situasi yang memerlukan Heimlich maneuver. Macam tadi juga, lukiskan jadual. Okey, bantuan kecemasan Heimlich maneuver. Situasi mangsa di sini nanti lengkapkan ada 4 ya, situasi mangsa yang memerlukan Heimlich maneuver. Punca situasi mangsa untuk mendapatkan Heimlich maneuver adalah tercekik. Kemudian saya juga ingin awak melengkapkan carta ahli kaedah Heimlich maneuver. Okey, aktiviti yang ke-8 adalah kepentingan Heimlich maneuver. Ada dua kepentingan Heimlich maneuver di sini. Okey, yang ini nanti kita akan lihat di dalam kelas hari ini. Dan yang terakhir adalah kerja rumah. Kerja rumah saya nak merahkan. Okey, aktiviti 1 sampai aktiviti 8 kita akan buat sama-sama sepanjang kelas ini. Okey? Okey, kalau okey kita boleh teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Kita tengok slide kita. Okey, baik. So hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tema kaedah saintifik ya. Masih lagi dalam tema kaedah saintifik di mana kita dah masuk standard pembelajaran yang kedua, bantuan kecemasan. Dan standard kandungan yang kita nak tengok hari ini adalah subtopiknya adalah macam saya sebut tadi resusitasi kardiopulmonari
ataupun dalam bahasa Inggerisnya cardiopulmonary resuscitation, atau dalam singkatannya kita biasa sebut CPR, ya. Dan yang kedua, 2.2 Heimlich maneuver. Okey, baik. Kita akan lihat standard pembelajaran kandungan tambahan yang akan kita capai hari ini, menyatakan apakah itu CPR dan situasi yang memerlukan CPR. Yang kedua, mendemonstrasi kaedah CPR. Yang ini kita tak boleh buatlah dalam video. Tapi nanti saya ada satu tugasan untuk awak, ya, untuk mendemonstrasikan kaedah CPR, menerangkan kepentingan CPR, menerangkan Heimlich maneuver dan kepentingannya, dan membuat demonstrasi Heimlich maneuver. So, ini adalah standard pembelajaran kandungan tambahan yang kita akan capai, ya. Dan objektif. Berdasarkan standard kandungan tambahan ni, kita ada objektif yang mesti kita capai matlamat kelas kita pada hari ini. Baik, macam saya sebut tadi, yang ini saya minta awak untuk salin semula dalam buku tulis, ya. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat menyatakan apakah itu CPR, situasi yang memerlukan CPR, dan menerangkan kepentingan CPR dengan tepat, ya. Yang kedua, mendemonstrasi kaedah CPR. Yang ketiga, menerangkan Heimlich maneuver dan kepentingannya dengan tepat. Dan yang keempat, membuat demonstrasi Heimlich maneuver. Okey. Baik, boleh pause dulu video ni untuk awak salin semua objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey? Baik. Setelah kita menyalin semula objektif dan kita memahami apakah objektif kita untuk hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini, kita nak buat semakan kerja rumah. Okey, baik. Pada kelas yang lepas, saya minta awak membuat kerja rumah bagi subtopik 1.2 dan 1.3. Jadi, saya telah pun memilih satu kerja rumah yang saya fikir saya perlu kongsikan dengan pelajar semua. So, ini adalah satu kerja rumah yang telah pun diberi kepada saya dan saya memberi 2 bintang kepada pelajar ini. Okey, saya fikir boleh nampak, ya, tulisan dia di sini adalah sangat jelas. Ini adalah komen saya pada beliau, ya, pada pelajar ini. Tulisan yang sangat jelas dan dia telah menjawab dengan tepat semua jawapan. Okey, berdasarkan gambar yang diberi, nyatakan jenis kebakaran ini adalah kelas B kepada sesiapa yang tidak menghantar kerja rumah kepada saya, dan menonton video ini boleh semak jawapan anda, ya. Okey, apakah alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan adalah buih, serbuk kering dan karbon dioksida. Pada pendapat anda, kenapakah kebakaran tersebut boleh berlaku? Kerana etanol merupakan bahan yang meraup dan mudah terbakar. Di sini saya telah pun membuat satu nota di mana saya minta pelajar tersebut supaya membetulkan ejaan. Meraup adalah salah. Okey. Alkohol ataupun etanol, dia punya sifat dia adalah meruap, mudah meruap. Jadi seperti biasa, kalau dalam mata pelajaran sains, sekiranya sesuatu perkataan itu dieja salah dan memberi maksud yang lain di dalam bahasa Melayu atau di dalam bahasa Inggeris, maka jawapan itu tidak boleh diberi markah. Jadi masalah-masalah ataupun kesalahan-kesalahan kecil ini sangatlah perlu dititik beratkan. Ini kecuaian namanya. Okey, saya dah minta pelajar ini betulkan. Kita lihat seterusnya. Soalan seterusnya adalah di mana ada satu situasi. Dia kata, Azhar berada di tempat kejadian ketika kebakaran tersebut berlaku. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diikuti oleh Azhar untuk memadamkan kebakaran tersebut. Okey, baiklah. Jadi ini adalah langkah-langkah keselamatan yang diberi oleh Azhar, yang diboleh dilakukan oleh Azhar. Sebenarnya jawapannya adalah luas. Yang ini dia bagi, pelajar ini bagi bagaimana dia boleh membantu memadamkan kebakaran menggunakan alat pemadam kebakaran, ya. Selain daripada itu, ada lagi beberapa kaedah-kaedah yang lain. Ada yang memberi jawapan, contohnya menggunakan selimut kebakaran, ya, ataupun mungkin juga ada yang memberi jawapan menyimbah air. Okey. Jadi kalau jawapan-jawapan seperti ini, contohnya seperti menggunakan selimut kebakaran, boleh juga diberi markah. Okey, tapi sebenarnya selimut kebakaran kurang tepat sebab selimut kebakaran dia lebih sesuai kalau terkena kepada badan mangsa.
Kemudian ada yang cakap menggunakan menyimbah air. Kalau menyimbah air juga kurang tepat ya, sebab air biasanya tidak boleh uh, air tidak boleh memadam kebakaran kelas B, sedangkan kebakaran kita kelas B. Okey, ini adalah jawapan yang sangat tepatlah. Okey, kemudian kita tengok, minta maaf, soalan yang terakhir di sini adalah berkaitan dengan membuat audit alat pemadam kebakaran. Jadi sebenarnya kita dah bincang pada kelas yang lepas, ada 5 cara bagaimana kita nak melihat ataupun melakukan audit pemadam kebakaran. Okey. Jenis pemadam kebakaran, tarikh luput, bacaan tekanan pada pemadam kebakaran, bilangan pemadam kebakaran mengikut jenis dan lokasi alat pemadam kebakaran dalam pelan laluan kecemasan sekolah. Okey, ini adalah semakan kerja rumah yang telah pun saya lihatlah secara keseluruhannya. Pelajar boleh menjawab dengan baik. Okey, boleh kita teruskan. Okay, bagus. Jadi kalau ada yang tertinggal maklumat, awak bolehlah boleh playback balik video ini. Ya. Okay, sekarang kita akan lihat maklumat-maklumat penting di dalam subtopik ini. Ini kita dah belajar ya, berkaitan dengan alat pemadam kebakaran. Okey. Kita akan lihat subtopik yang kedua, bab yang kedua berkaitan dengan bantuan kecemasan. Sebenarnya bantuan kecemasan adalah sangat penting ya, sebagai individu. Kita seharusnya tahulah maklumat-maklumat asas berkaitan dengan bantuan kecemasan. Janganlah sepatutnya mangsa boleh diselamatkan pada awal waktu dia memerlukan bantuan tu, tak sempat nak telefon polis, tak sempat nak telefon ambulans. Kita sebagai orang ataupun kita yang berada di tempat kejadian, sebenarnya kita boleh membantu mereka supaya mereka selamat ya pada awal-awal waktu dia pengsan ataupun dia mengalami masalah kecemasan ini. Okey, so kita akan lihat di sini bantuan kecemasan. Kita akan tengok tentang kaedah CPR, tekanan dada, bantuan pernafasan mulut ke mulut, kaedah Heimlich maneuver dan tercekik. Okay, saya fikir semua pelajar dah dapat buku teks kan? Jadi sebenarnya bolehlah kita belik sama-sama buku teks daripada muka surat 28 sehinggalah habis sehinggalah habis topik ini. Apakah yang perlu anda lakukan jika terjumpa seorang yang tidak sedarkan diri atau tercekik di tempat awam sebelum mangsa dibawa ke hospital? Kita janganlah cakap, cikgu, hari sekarang ni COVID, tak boleh nak sentuh orang lain. Memanglah di sini dia tekankan di tempat awam tapi buat masa sekarang panduan kecemasan ini tidak boleh dilakukan di tempat awam sebab kita pun tahu kita ada jarak sosial yang mesti kita amalkan dengan orang yang asing dengan kita. Jadi sebenarnya bantuan kecemasan ini boleh kita manfaatkan sekiranya sesuatu kecemasan berlaku di rumah kita, ya. Kepada ibu bapa kita, kepada adik kita, mungkin nanti bila sudah dewasa, sudah ada keluarga sendiri, kepada ahli keluarga masing-masing, anak, isteri, suami dan sebagainya. Ya. Okey, kemudian bagaimanakah kaedah CPR dan Heimlich maneuver dilakukan? Okey, kita akan lihat nanti. Apakah kepentingan kedua-dua kaedah bantuan kecemasan ini? Okey, sebenarnya bantuan kecemasan ini ada kepentingannya, sebab itu kita belajar. Ya. Okey, baik. Rencana sains. Ini berkaitan dengan talian kecemasan 999. Di sini diringkaskan bahawa nombor 99 ni kita ada 5 agensi di sini yang beroperasi, iaitu Angkatan Pertahanan Awam, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Dekat sini, sekiranya apa-apa berlaku, kalau kita dial 9999, terlebih pula, 999 3 kali. Okey, inilah 5 agensi yang akan ada hubungan terus dengan talian kecemasan 999. Sebab itu kalau kita ada betul-betul kecemasan sahaja, kita telefon 999, tak boleh kita buat panggilan palsu. Dia kata dekat sini, sebagai seorang rakyat Malaysia bertanggungjawab, hubungilah talian ini apabila anda benar-benar memerlukan perkhidmatan kecemasan sahaja. Nanti dia datang kan,
Rupa-rupanya tak ada pun. Hello, ini ada kecemasan, ada orang tengah terbaring apa semua. Sekali datang tak ada. Jadi panggilan yang palsu begitu tidak boleh dibuat ya. Jangan nak main-main pula dengan benda-benda kecemasan ini. Sekali awak telefon, dia datang. Kali kedua awak telefon, dia dah tak percaya dah. Macam cerita pengembala kambing dengan serigala. Pernah tahu cerita tu? Kalau tak tahu, boleh Google. Okey, adakah anda akan belajar tentang resusitasi kardiopulmonari resuscitation ataupun CPR dan Heimlich maneuver. Kita tengok 2.1. Okey. Jadi saya minta awak tuliskan istilah, so kita akan lihat apakah dia CPR. Saya guna highlighter warna kuning ya. Okey, resusitasi kardiopulmonari atau disebut CPR ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasan. Ya, untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasan. Sebab apa? Kita bayang jantung ini dia mengepam darah dan membawa oksigen ke seluruh badan. Terutamanya di otak lah. Jadi kalaulah jantung kita tiba-tiba mati ataupun tidak berdegup, maka kita punya peredaran darah kita akan terhenti. Apabila itu berlaku, oksigen tidak sampai ke otak. Apabila oksigen tidak sampai ke otak, maka seluruh sistem dalam badan kita akan terhenti serta-merta. Jadi apabila kita lakukan tekanan dada di sini, okey, dan hembusan nafas dari mulut ke mulut, dia akan membantu degupan jantung itu, dia akan membantu degupan jantung secara manual. Ya? Jadi apabila itu berlaku, jadi peredaran darah itu sentiasa ada dan dia boleh menamatkan ataupun dia boleh mengelakkan kematian otak. Dia panggil kematian otak lah. Kalau otak dah tak dapat oksigen, maka otak kita akan mati. Bila itu berlaku, maka seluruh sistem dalam badan kita akan mati juga. Jadi apabila seseorang itu contohnya dia pengsan ataupun terkena, inilah kat sini ada situasi yang memerlukan CPR. Kita akan tengok dalam video nanti. Jadi apabila itu berlaku pada dia, ya, jantung akan terhenti, maka kita akan bantu jantung dia supaya berdegup secara manual, supaya darah dia sentiasa berjalan dan dalam masa yang sama kita hembuskan nafas kita masuk ke dalam paru-paru dia dan ada bekalan oksigen juga secara manual, maka darah akan ambil oksigen yang telah pun kita masukkan ke dalam mulut mangsa terus kepada especially ke otak lah, supaya otak dia sentiasa berfungsi sebelum bantuan kecemasan tiba. Okey? Biasanya kalau kita dah ada mangsa macam ni, kita akan cepat-cepat telefon bantuan kecemasan 999 ataupun ambulans hospital yang dekat ya. Jadi in between ataupun di antara senggang masa tu, kita sentiasa buat CPR supaya otak mangsa tidak mati. Okey, baik. Kita akan lihat apakah situasi yang memerlukan CPR. Jadi dalam jadual seterusnya, awak bolehlah lengkapkan ya. Aktiviti seterusnya saya ada sertakan. Okey, sekejap berkaitan dengan punca ataupun situasi yang memerlukan CPR ya. Okey, saya calling dulu saya punya video. Sebentar. Okey. Oops.
teks. Bagaimana CPR ini dijalankan secara ringkasnya. Ini adalah punca-punca saya dah tunjuk tadi. Okey, ini adalah step pertama. Ya, kalau kita nampak seseorang itu dia mengalami masalah seperti pengsan, ya. Okey. Sebelum kita nak panggil 999, kita kena periksa dulu respon mangsa. Pergi dekat mangsa dekat sini, dia kata tepuklah bahu dia, tanya okey ke tidak. Kalau tak ada respon, jeritlah tolong. Minta bantuan orang lain di sekeliling untuk menghubungi talian kecemasan 999. Okey. So, step yang pertama kita periksa respon mangsa. Kita kena check dululah dia betul ke dia ni tak sedar kan. Kalau dia tak sedar langsung, okey, kita pun bagi tahu orang di sekeliling kita supaya minta bantuan kecemasan sama ada 999 ataupun mungkin hospital yang terdekat. Biasanya kita telefon 999 lah sebab dekat situ dah ada semua hubungan yang berkaitan dengan kecemasan. Okey, yang kedua, kita kena clearkan atau buka saluran pernafasan. Pastikan mangsa ni dia terbaring dalam bahagian dadanya menghadap ke atas. Macam ni lah. Pastikan dia ke atas. Jangan kita tiarapkan dia pula. Lepas tu kita kena dongakkan sikit dia punya kepala supaya saluran pernafasan kita ada dua, ya, daripada hidung ini ataupun daripada mulut ini. Jadi dia tiada halangan. Bila dia didongak macam ini, dia ada laluan masuk yang lebih mudah untuk udara masuk. Okey. Periksa sama ada mangsa bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas. Ini kita dengarlah dekat telinga kita, dekatkan pada hidung atau mulut dia. Adakah dia bernafas? Okey, dan kita tengok sebaris dengan dada tu sama ada dia punya dada tu sama ada dia ada pergerakan dada ataupun tidak. So kalau ada pergerakan maksudnya dia masih lagi bernafas. Tapi kalau tiada pergerakan, maka kita pergi kepada step yang ketiga. Okey. Apa yang perlu? Step yang ketiga, kita buat tekanan dada. Kita tengok kedudukan tangan, ya. Kedudukan tangan tu mestilah dekat tengah-tengah sini. Sebab dekat sini adalah kedudukan jantung. Tangan kita macam mana? Macam ni. Mana kamera saya? Macam ni, mana? Okey, awak boleh tengok dalam gambar rajah tu macam mana tangan dia untuk kita pump ataupun kita buat tekanan pada dada mangsa. Okey, kalau dikata tekanan dada ni kita buat jika tiada nadi atau pernafasan, tak ada langsung. Jadi teknik tekanan dada mesti kita buat. Macam saya cakap awal tadi, sebab kita nak bagi jantung mangsa berdegup secara manual. Jadi sebab itu kita tekan pada kawasan di tengah-tengah toraks itu yang ada kedudukan jantung. Okey, so dia kata letakkan sebelah tangan di bahagian tengah dada mangsa dengan memastikan tangan dalam keadaan lurus. Tekuk tangan tadi selang-selikan jari. Okey, kemudian dia bangun, dia condongkan badan, kemudian dia tekanlah dada mangsa kurang daripada 5 cm, tidak lebih daripada 6 cm. Lepaskan tekanan dengan tangan masih pada dada. Biarkan dada mangsa kembang semula sepenuhnya. Sebelum tekanan seterusnya dilakukan, ya. Tekanan dilakukan pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Sebab apa? Kenapa 100 hingga 120 tekanan? Ini adalah kadar degupan jantung normal manusia. Jadi kalau kita mampu untuk buat tekanan pada kadar degupan jantung normal, maka darah itu akan mengalir secara normal. Terutamanya darah yang mengalir ke otak sebab dia nak bagi bekalan oksigen, ya. So, kita continuously tekan 100 hingga 120 tekanan itu diselang-selikan dengan, dekat sini kita tengok, bantuan pernafasan. Okey, masih tiada bernafas, picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulut selama 1 saat setiap hembusan. Okey, kita bagi oksigen. Langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke paru-paru. Okey. Kemudian, kalaulah masih lagi maksudnya dia tidak sedarkan diri lagi dan tiada lagi pernafasan dan bantuan belum sampai lagi, maka tekanan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut dilakukan secara berulangan sehinggalah ambulans tiba ataupun sehinggalah mangsa sedar. Jangan putus asa. Okey, mungkin insya-Allah dengan izinnya
dia akan sedar, ataupun sehinggalah ambulans sampai, pegawai kesihatan akan beri bantuan pernafasan yang lebih sesuai kepada mangsa. Okey. Okey, jika mangsa bernafas tetapi masih belum sedar, okey, ni bila dia dah bernafas, ubah kedudukan badan mangsa dalam keadaan mengiring. Okey, ini adalah CPR. Maka di sini sebenarnya kalau kita tengok dalam buku teks ini ada kaedah CPR boleh scan dalam buku teks. Tapi sebenarnya saya ada sediakan satu video yang telah pun saya scan. Sekejap ya, kita tengok dekat sini. Alright. Sebentar. Kaedah CPR. Resusitasi kardiopulmonari atau CPR melibatkan kaedah CPR. Resusitasi kardiopulmonari atau CPR melibatkan gabungan kaedah tekanan dada dan hembusan dari mulut ke mulut untuk memulihkan mangsa yang mengalami masalah kejutan secara tiba-tiba pada jantung dan pernafasan. CPR dilakukan bertujuan untuk mencegah kerosakan otak sebelum menerima bantuan perubatan. CPR mempunyai dua matlamat, iaitu mengekalkan aliran darah ke seluruh anggota badan mangsa dan mengekalkan aliran udara masuk dan keluar dari peparu mangsa. CPR adalah kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan yang canggih. Anda perlu melakukan kaedah tekanan dada pada mangsa dengan betul untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Kemudian, berikan hembusan dari mulut ke mulut kepada mangsa untuk menolak masuk udara beroksigen ke dalam peparu dan membawa oksigen masuk dan menyerap ke dalam salur darah mangsa. Okey, jelas ya? Itu adalah kaedah CPR. Maksudnya CPR ni kita lakukan apabila tiada degupan jantung langsung ataupun keadaan nadi dia memang tidak bergerak. Jadi kita dah tengok step-step CPR, maka ini adalah maklumat asas untuk awak dan kita semua lakukan kaedah CPR apabila berlaku kecemasan. Okey, kita lihat seterusnya maklumat di sini. Ini adalah kaedah CPR. Okey, ada satu lagi bantuan. Ini adalah kepentingan CPR. Saya dah ceritakanlah tadi ya. Awak boleh playback balik video, sama ada video yang telah pun scan QR code tadi pun dah cerita tentang kepentingan CPR ya. Okey, kita akan lihat subtopik yang kedua adalah Heimlich manoeuvre. Okey, apa dia Heimlich manoeuvre? Siapa yang mula-mula mencipta kaedah ini adalah Dr. Henry Heimlich, seorang pakar bedah toraks, telah menemui kaedah Heimlich manoeuvre. Okey, dialah yang telah pun mencipta kaedah Heimlich manoeuvre ni. Apa dia Heimlich manoeuvre? Okey, tuliskan maksud pada istilah yang telah saya minta pada awal kelas tadi. Heimlich manoeuvre, saya suka yang warna kuning. Okey. Heimlich manoeuvre ialah bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang individu yang tercekik. Apa dia tercekik? Tercekik ialah keadaan yang berlaku apabila saluran pernafasan tersekat disebabkan oleh makanan atau benda asing. Okey, saluran pernafasan kita iaitu trakea. Kita dekat leher ni kita ada dua saluran. Satu adalah esophagus untuk membawa makanan daripada mulut masuk ke dalam perut. Satu lagi adalah trakea daripada lubang hidung dan juga mulut. Ya, dia bersambung dekat leher di sini dan dia akan membawa oksigen dan udara oksigen masuk ke dalam paru-paru.
Okey, dan trakea. Kadang-kadang pernah kita makan, tiba-tiba kita tersedak. Itu sebenarnya berlaku apabila makanan kita sepatutnya masuk ke esofagus tetapi dia termasuk ke trakea. Jadi badan kita ni adalah satu mesin yang hebat. Dia tahu benda tu salah tempat, dia cepat-cepat ada tindakan refleks supaya kita batuk dengan kita keluarkan makanan itu dengan cara kita batuk secara berterusan. Sehinggalah makanan itu keluar sepenuhnya daripada trakea kita. Okey, jadi dekat sini situasi mangsa yang memerlukan kaedah Heimlich Manoeuvre. Ini pun saya ada video sebentar ya. Kita lihat videonya. Okey, sebentar. Okey. Oops. Kesian budak last tu kan, dia tercekik pegang leher macam tu. Tu biasa tindakan refleks. Kita tengok kalau seseorang dia tercekik, dia pegang macam ni kan. Maksudnya dia minta bantuan supaya benda yang masuk ke dalam trakea dia tu boleh dikeluarkan. Okey, kita lihat maklumat-maklumat lain berkaitan dengan Heimlich Manoeuvre. Okey, so ini adalah maklumat-maklumat yang telah pun kita lihat tadi. Situasi mangsa yang memerlukan kaedah Heimlich Manoeuvre. Bagaimanakah seseorang itu tercekik? Kita tengok dekat situ, ini esofagus. Okey, ini trakea. Okey, makanan termasuk ke dalam trakea. Sepatutnya makanan kita masuk ke dalam esofagus. Tapi makanan termasuk ke dalam trakea. Pernah kita dengar kes bayi tersedak susu dan meninggal dunia. Jadi kemungkinan bayi tersebut apabila dia minum susu, susu dia tu termasuk ke dalam trakea di mana telah pun blok lah, telah pun menutupi saluran pernafasan dia dan akhirnya tiada oksigen dapat dibekalkan dan akhirnya kematian otak dan akhirnya meninggal dunia. Itu yang berlaku lah bila dia kata bayi tersedak susu tu. Jadi kita sebagai orang dewasa pun kadang-kadang kita tersedak apabila kita makan ya. Okey, jadi dia kata dekat sini apabila seorang menelan makanan epiglottis yang ni lah ya, akan menutup saluran pernafasan, makanan akan terus bergerak ke dalam esofagus menuju ke perut. Jika makanan menghalang saluran pernafasan, seseorang itu akan tercekik. Okey, jadi kita bolehlah membuat kaedah Heimlich Manoeuvre. Seperti yang telah anda ketahui, badan dan otak manusia sentiasa memerlukan oksigen. Kepentingan Heimlich Manoeuvre, dia sebenarnya sama penting dengan CPR. Dia punya konsep dia, oksigen tu mesti sampai ke otak. Kalau oksigen tak sampai ke otak ataupun saluran pernafasan kita, kalau macam kes CPR tadi, jantung tiba-tiba berhenti. Jadi oksigen tak dapat dibekalkan sebab tiada degupan jantung. Tapi untuk Heimlich Manoeuvre ni, jantung kita masih lagi berdegup. Cumanya saluran pernafasan telah pun diblok ataupun telah pun ditutupi dengan makanan. Jadi tak dapatlah kita nak sedut oksigen terus masuk ke dalam paru-paru secara normal. Jadi konsep dia, oksigen mesti dibekalkan ke seluruh badan, terutamanya ke otak. Jadi kalau ada apa-apa kecemasan yang menghalang proses itu berlaku, maka kita perlu melakukan bantuan kecemasan, sama ada CPR ataupun Heimlich Manoeuvre bagi orang yang tercekik. Ya. Okey, baik. Kaedah Heimlich Manoeuvre, ini adalah kaedahnya. Yang pertama, berdiri belakang mangsa, bekokkan badan sedikit ke depan. Okey, yang kedua,
kelilingkan tangan dari belakang mangsa dan genggamkan tangan kanan. Macam inilah kaedah dia ditunjukkan di sini. Okey, seterusnya apa yang boleh kita buat? Okey, yang ketiga, letakkan. Minta maaf. Okey. Yang ketiga, letakkan genggaman tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam. Macam inilah. Okay, yang keempat, apa yang perlu kita buat? Kita boleh tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Tekanan yang diberikan akan menambah tekanan di dalam paru-paru menyebabkan bendasing tertolak keluar. Kita tahu paru-paru kita ada udara kan, sama ada karbon dioksida atau oksigen. Jadi bila dia sentak macam tu, tak nampak tindakan saya. Bila dia sentak di bawah itu, macam dekat perut dekat situ. Jadi dia akan memberi tekanan pada paru-paru, maka paru-paru tu akan, tekanan yang berasal daripada paru-paru tu akan menolak bendasing tu keluar. Okey, di sini ada video juga. Jom kita tengok apakah videonya. Okey, macam biasa macam tadi juga, saya perlukan masa untuk saya tunjukkan Heimlich manoeuvre ni. Sekejap. Okey. Kaedah Heimlich Manoeuvre. Tercekik. Okey, itu adalah kaedah Heimlich manoeuvre. Alright. Kita juga sekiranya perkara itu berlaku apabila kita berseorangan, jadi kita boleh buat kaedah ni lah. Di mana kita boleh menyelamatkan diri dengan meletakkan tangan, mengikut kaedah Heimlich manoeuvre tadi, meletakkan tangan di perut dekat kawasan sini, ya. Okey. Kemudian di antara pusat dengan bawah rusuk, cuba berikan tekanan pada bahagian tersebut dengan membongkokkan badan. Kita bongkok sendiri tapi dengan keadaan yang cepatlah. Jika tiada tenaga, cari objek separas pinggang seperti kerusi atau meja. Bongkokkan badan, tolak badan dengan seluruh tenaga. Ini kita boleh buat sekiranya kita bersendirian. Tak ada orang nak tolong kita apabila kita tercekik. Okey, jadi ini adalah dua subtopik berkaitan dengan CPR dan juga Heimlich manoeuvre di bawah topik bantuan kecemasan. Okay, kita tengok apakah aktiviti yang telah pun saya rancang lagi untuk awak. Okay, semakan kerja rumah selesai tadi. Kita buat rumusan pembelajaran ya. So, saya harapkan. Okey, saya harapkan semua pelajar telah pun mencapai semua objektif yang telah pun saya rancang pada hari ini, iaitu menyatakan apa dia CPR, situasi yang memerlukan CPR dan menerangkan kepentingan CPR dengan tepat. Okey, kemudian kita tengok demonstrasi kaedah CPR. Tadi kita dah lihatlah demonstrasi kaedah CPR. Menerangkan Heimlich manoeuvre dan kepentingannya dengan tepat. Okey, kita dah bincangkan tadi dan membuat demonstrasi Heimlich manoeuvre itu berdasarkan video tadi. Tetapi sekiranya pelajar, ya, saya minta pelajar untuk membuat video demonstrasi kaedah CPR atau membuat demonstrasi Heimlich manoeuvre. Sesiapa yang boleh hantar video tersebut kepada saya boleh memberi ganjaran melalui TP lah, TP ataupun pentaksiran. Sama ada band 3 atau band 4, saya tengok berdasarkan video yang awak hasilkan, ya. Sama ada dua ni, demonstrasi kaedah CPR, okey, yang ini, atau membuat demonstrasi Heimlich manoeuvre. Hantar video pada saya 2 hingga 3 minit cukup, tak payah lama-lama. Okey, dan saya akan nilai awak boleh dapat TP 3 atau TP 4.
Okey, baik. Itu bukan kerja rumah itu adalah kerja tambahan. Kalau rasa nak buat, kalau rasa nak rakam video dan boleh kongsikan dengan kawan-kawan, maka saya boleh share dengan kawan-kawan awak dan kita boleh dapat manfaat bersama-sama. Dan seterusnya awak dapat kredit lah untuk TP3 atau TP4 berdasarkan video yang awak hasilkan. Okey, baik. Untuk seterusnya, itu adalah rumusan pembelajaran. Kita nak tengok kerja rumah. Okey, kerja rumah kita adalah praktis formatif 2.1, nombor 3 dan nombor 4. Masing-masing dah dapat buku teks kan? Jadi boleh tengok praktis formatif 2.1, nombor 3 dan nombor 4 dan praktis formatif 2.2, nombor 2 sahaja. So, ada 3 soalan sahaja untuk kerja rumah. Salin soalan elok-elok, tulislah elok-elok. Macam biasa, snap gambar bagi dekat saya, nanti saya akan semak. Okey, baik, itu saja kelas kita pada hari ini. Okey, saya harapkan awak dapat sesuatu yang baharu berkaitan dengan bantuan kecemasan. Jadi sekiranya berlaku apa-apa kecemasan di sekeliling kita, terutamanya melibatkan ahli keluarga, jadi kita bolehlah memberi bantuan kepada mereka sebelum bantuan yang sebenar datang. Contohnya macam ambulans ataupun apa-apa bantuan yang lain lah datang kepada kita. Dan mungkin bila dah habis COVID ini, bila awak dah tahu maklumat-maklumat asas ini, sekiranya berlaku pada orang awam dan awak bolehlah membantu mereka juga. Okay? So, saya fikir itu saja pada hari ini. Jangan lupa aktiviti-aktiviti yang telah saya rancang tadi. Buatlah secara kemas dan teratur, tulisan yang jelas supaya dia boleh menjadi nota juga kepada awak. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye.